lepas kita pergi tengok pelancaran Perodua Arus tu, maka kita pun sedar bahawa ciri yang paling hebat sekali Perodua Arus ni ialah 95% komponen kereta itu dihasilkan tempatan, termasuk enjin, termasuk kotak gear dan semua, hampir ke semua panel-panel dalam kereta tu semuanya dihasilkan di Malaysia. Jadi ini menjadikan Perodua X70 ni benar-benar sebuah SUV tempatan, sebuah SUV Malaysia. Memang betul kita kata kereta tu ialah rebadge, dan seperti yang diterangkan oleh Dato' Zahari tadi, rebadge tu bukannya sesuatu yang perlu kita malukan, sebab kalau kita nak kereta SUV, pasaran kita tak cukup besar untuk mereka menghasilkan SUV yang khas untuk Malaysia. Tapi mungkin di masa depan, di mana SUV yang dihasilkan oleh Perodua diterima pakai oleh Toyota dan ataupun Daihatsu dan dikongsikan oleh mereka pula, seperti yang telah berlaku pada Myvi generasi ketiga, di mana ianya dijual semula sebagai Daihatsu di Indonesia. Itu bukan kereta Daihatsu, itu kereta yang dihasilkan oleh Perodua. Jadi bila kita tengok macam tu, orang-orang yang kata Perodua ni cuba hasilkan satu SUV secara tergopoh-gapah kerana nak menandingi produk daripada Proton, saya rasa itu memang betul tak langsung tak masuk akal lah. Sebab kita tahu bahawa usaha mereka untuk menghasilkan Arus ni dah bermula seawal separuh pertama 2017 lagi. Pada masa itu kita dah dengar cerita ni, dan kita juga dah tahu bahawa mereka sudah mula merancang bagaimana nak hasilkan komponen tempatan. Yang kita sendiri nampak pada masa itu ialah body panel sudah pun mula dihasilkan oleh vendor-vendor tempatan. Mereka membuat pressing ujian yang pertama lah, nak tengok macam mana rupa kalau dihasilkan tempatan, dan itu ialah pada tahun 2017 saya ingat pertengahan ataupun separuh pertama tahun 2017. Jadi usaha Perodua ni dah lama. Kita jangan ingat mudah aja untuk kita remanufacture. Sebenarnya Perodua Arus ni bukan program CKD. Kalau program CKD tu maksudnya panel-panel atau komponen-komponen dihantar dari negara luar dan negara asal dan kita hanya pasang. Tapi Arus ni ialah sebenarnya remanufacturing. Kereta ni dihasilkan ataupun dikilangkan hampir sepenuhnya di Malaysia. Semua komponen-komponen dihasilkan di Malaysia, dan daripada peringkat awal lagi vendor-vendor Malaysia sudah pun dijemput untuk membangunkan komponen-komponen supaya apabila mereka mula menghilangkan Arus, mereka terus dapat menggunakan komponen tempatan. 95% komponen tempatan itu sebenarnya satu pencapaian yang cukup membanggakan, terutama sekali untuk produk volume rendah seperti Arus. Saya kalau untuk Myvi dan Azja tu kita tak heran sangat kerana produk tu memang volume tinggi dan memang boleh dihasilkan tempatan. Tapi ini untuk Arus satu produk yang kita kira untuk produk volume rendah lah. Hanya sasaran mereka lebih kurang 2,500 unit setahun. Tapi dalam keadaan ini satu volume yang boleh kita katakan rendah, mereka masih lagi berjaya menghasilkan satu produk tempatan. Dan ini satu usaha yang patut kita sokong dan patut kita pujilah. Dan kita mahukan Perodua terus melakukan produk-produk tempatan. Kalau rebadge pun tak apa, janji komponen tempatan tinggi, sekurang-kurangnya 95% seperti yang mereka katakan hari ini. Okey, itulah kita punya pandangan pertama kita bila kita tengok Arus tu. Ialah memang kereta ni ialah kereta mampu milik. Jadi spesifikasi dia taklah sama seperti X70. Malah pengarah urusan Perodua Sales, Dato' Dr. Zahari Hussein pun buat jenaka. Dia kata kereta ni tak pandai bercakap. Pasal ciri-ciri yang mungkin nak bagi dia pandai bercakap ke panoramic sunroof, semua tu ciri-ciri yang mahal dan akan menjadikan kenderaan tu tidak mampu milik. Jadi antara ciri penting, paling penting Perodua Arus ialah bayaran bulanannya ialah RM775 untuk varian X yang berharga RM72,999. Jadi bawah pada 1,000, bawah pada RM800 sebulan, anda boleh memiliki satu SUV 7 tempat duduk, yang kita kira ini adalah satu harga yang berpatutan untuk sebuah kenderaan yang besar. Ianya lebih besar dari semua produk-produk lain yang Perodua hasilkan, termasuklah Alza. Dan Alza akan terus dijual
di sebelah-sebelah dengan Arus. Mereka tak berhentikan Alza akan terus lagi selama, saya tak tahu, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi ke. Dan di samping itu mereka akan menghasilkan produk-produk yang lebih menarik lagi lah, kerana Pro 2 kini semakin kompeten dalam menghasilkan produk-produk sendiri. Mereka telah berjaya belajar banyak juga ilmu daripada Daihatsu, dan kita dengar bisikan-bisikan tadi bahawa ada beberapa lagi produk-produk menarik yang akan datang ke pasaran. Hint-hint, tengok Pro 2 konsep X hari tu kan, adalah benda je kat situ. Nanti bila masanya akan datang lagi, kita akan bongkarkan sikit-sikit dan kita akan kongsikan apa lagi produk-produk yang akan dihasilkan oleh Pro 2. Tapi apapun, kita rasa Arus ni, kalau kita ambil yang variant X pun, iaitu variant yang entry level pada 72,999, rasanya tak malu apalah, tak rugi apa. Pasal perbezaan antara variant X dan variant Advance ialah satu yang ASA lah. ASA itu ciri paling penting yang membezakan antara dua produk ni, iaitu Advanced Safety Assist. Dan Advanced Safety Assist ni memang sebenarnya kalau awak ada duit lebih, belilah yang Advance, pasal ianya akan banyak membantu mengurangkan risiko kemalangan-kemalangan kecil dan juga kemalangan-kemalangan di kawasan bandar, kerana sistem itu beroperasi sehingga 50 km sejam. Dan ini adalah kelajuan kita yang selalunya typical maksimum lah dalam kawasan bandar pun 50 km sejam. Dan perbezaan lain antara Advance dengan X ialah kursi kulit dan kemasan di dashboard dan di pintu. Ada sedikit-sedikit perbezaan. Ada yang matte finish, ada yang berkilat glossy finish untuk Advance, glossy finish untuk yang X matte finish. Dan untuk yang Advance dia ada kemasan-kemasan ala logam, plastik ala logam di dashboard dan juga di door panel. Of course nampak seri lebih sikit lah, tapi kita kira itu ialah kosmetik. Kalau nanti ada duit lebih, pergilah cari dekat kedai aksesori ke, pandai-pandai lah nak bagi cantik ke kereta awak tu. Tapi tahap spesifikasi asas semuanya sama, iaitu semuanya ada ABS, semuanya ada ESC dan semuanya ada 6 beg udara. Dan yang penting sekali, kereta itu telah mencapai tahap 5 bintang untuk ASEAN NCAP. Jadi dia punya ujian kemalangan dia, ujian rempuhan dia tu telah lulus dengan cemerlang. Jadi makna kabin kereta tu cukup kokoh untuk melindungi kita dalam kemalangan-kemalangan tertentu lah. Jadi ini semakin penting keselamatan ni kepada semua orang, pasal jalan makin sibuk, kereta makin banyak. Dan Malaysia ni antara salah satu negara yang mempunyai rekod kemalangan jalan raya yang agak teruk juga. Kita antara yang tertinggi di dunia ni, atas daripada Afrika yang memang dia punya angka kemalangan dia teruk. Malaysia ni dah teruk lah kita punya angka kemalangan ni, mungkin antara yang tertinggi di Asia Tenggara pun. Jadi ciri-ciri keselamatan selalu kita pentingkan, dan kita patut membeli kereta walaupun mungkin ciri keselamatan tu bukan satu perkara yang kita fikir penting, tapi sepatutnya menjadi satu perkara yang menentukanlah pilihan kita. Selalunya orang beli kereta ni fikir mana yang cantik lah kan, yang mana nampak best, yang mana yang rasa gah. Okay, it is okay, betul, pasal satu pembelian besar ni selalunya kita mengikut emosi dan tak begitu rasional sangat. Tapi eloklah juga kalau kita fikirkan ciri-ciri keselamatan, supaya bila kita beli nanti ianya sekurang-kurangnya dapat mengurangkan risiko. Jadi untuk kereta Arus ni, dia mempunyai 7 tempat duduk. Dan kita tengok tadi tempat duduk belakang tu okey untuk perjalanan pendek, untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak sampai umur, saya ingat 15 tahun okey untuk sampai perjalanan jarak sederhana. Tapi kalau kanak-kanak kecil bawah umur 12 tahun, saya rasa duduk dekat barisan ketiga pun tak begitu menjadi masalah. Terutama sekali kerana belakang ada blower vent, dan juga tiap-tiap barisan ada USB charging punya port. Jadi kalau duduk kat belakang sekalipun, mereka boleh mengecas peranti mereka dan memastikan bateri tak habis sambil dia orang tengok video ke, sambil dia orang main video game ke, apa ke. Dan itu menjadikan ianya salah satu kenderaan yang sesuai untuk keluarga yang besar yang akan menggunakan ketiga-tiga barisan tempat duduk. Dari segi fuel economy, dianya ada EEV status. Tak silap sekali dia kata 14 point berapa, saya tak ingat dia punya fuel consumption lah, tapi belas
14 ke 15 kilometer per liter. Satu angka yang agak bagus juga. Dan ini akan tentu menjadi satu faktor penting kerana di zaman moden ni, di mana semuanya cost money ya, kita cuba nak jimatkanlah sebanyak mana yang boleh dan di mana saja yang boleh. Dan penjimatan dari segi bahan api sudah tentu akan membolehkan kita berbelanja di tempat lain yang lebih penting. Oleh itu kita kira bilangan tempahan 2,200 unit yang telah diterima oleh Perodua sejak mereka membuka tempahan 2 minggu lepas adalah satu angka yang agak encouraging, kerana target sasaran mereka ialah 2,500 unit sebulan. Jadi mereka dah mencapai pun jualan bulan pertama, dan seperti yang Dr. Zahari katakan tadi, mereka ada ready stock dan boleh terus mendaftar. Kalau awak beli sekarang, insya-Allah kita akan dapat keluar dalam masa terdekat, tak payah tunggu lama. Dan okey, pergi tengok sendiri kat showroom besok. Rasanya ianya mampu menjadi satu pencetus minat baru untuk segmen SUV, kerana inilah SUV 7 tempat duduk yang paling mampu milik. Malah ini ialah SUV yang paling mampu milik di Malaysia sekarang. Okey, apa pun jangan lupa untuk like dan subscribe dan tekan butang bell, pasal kita upload video tiap-tiap hari sekarang, hampir tiap-tiap hari. Kalau awak tak tekan butang bell, awak tak akan dapat notifikasi dan tak akan tahu yang kita ada upload video. Kita cuba nak upload video pada masa yang tertentu. Kita cuba nak upload video lebih kurang dalam pukul 8 malam macam tu lah, ataupun 8:30. Tapi kadang-kadang tak boleh juga, kadang-kadang tak sempat. Kadang-kadang kita upload awal sikit. Macam hari ni kita upload awal sikit, ada live, kita upload awal sikit. Tapi tolong bantu kita. Jumpa lagi. Bye.